Terima kasih kepada anda yang memberikan cadangan untuk video kali ini. Anda yang lain yang nak berikan cadangan sangatlah dialu-alukan. Sila komen dekat bawah. Umum mengetahui para nabi dan rasul diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat yang luar biasa sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa mereka kepada umat manusia. Mukjizat terbahagi kepada dua jenis, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dikesan dan dilihat oleh panca indera, misalnya tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Manakala mukjizat maknawi bermaksud mukjizat yang dapat dikesan dan dihayati melalui minda serta mata hati. Sebagai contoh, Al-Quran itu sendiri. Masuk hadis riwayat Muslim. Maksudnya, iman ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan kewajipan untuk kita beriman kepada semua rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seramai 25 orang rasul. Alah, nak senang ingat seperti yang selalu kita nyanyikan waktu tadika dulu tu? Adam, Idris, Nuh, Saleh. Tetapi, korang tahu tak? Terdapat beberapa peristiwa di zaman Nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran yang ditemui oleh para saintis pada zaman moden kini. Untuk itu, pada video kali ini, jom bersama dengan Prof Tau untuk kita renung dan hayati peninggalan sejarah di zaman Nabi yang ramai tak tahu. Jap. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Prof Tau ya. Dan jangan lupa tekan loceng. Yang kelima, kunci Kaabah. Kaabah adalah bangunan yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin yang merupakan kiblat bagi umat Islam. Kaabah memiliki kemuliaan yang tersendiri dalam kalangan umat Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadat. Sejak dari awal dahulu hinggalah sekarang, dikatakan bahawa Kaabah telah mengalami pelbagai kerosakan. Ini membuatkan Kaabah tidak terkecuali daripada proses baik pulih selepas mengalami kerosakan, sama ada dari bencana alam maupun sebaliknya. Semasa Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, kunci Kaabah pada masa itu dipegang oleh Uthman bin Talha. Setelah Rasulullah SAW membuka pintu Kaabah, beliau kembali menyerahkan kunci itu kepada Uthman bin Talha sehinggalah ia mewariskan kepada anaknya Syaibah, dan bertitik tolak dari itu sehingga kini pemegang kunci Kaabah terdiri daripada keturunan Syaibah dari generasi ke generasi. Yang keempat, bahtera Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh diceritakan di dalam Al-Quran. Di samping baginda sendiri merupakan salah seorang daripada rasul-rasul ulul azmi. Malangnya, umat baginda terdiri daripada umat yang menyembah berhala. Umat yang telah melupakan tauhid di zaman Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam. Umum mengetahui Nabi Nuh telah berdakwah di dalam tempoh yang sangat panjang kepada kaumnya, iaitu selama 950 tahun. Namun, hanya beberapa sahaja yang beriman. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membina bahtera, iaitu sebuah kapal yang besar untuk diduduki oleh mereka yang beriman, daripada ditenggelamkan oleh suatu banjir yang tersangat besar dalam sejarah dunia. Tanpa disedari, pada tahun 2010,
seorang pengkaji yang bernama Yong Win Chun daripada Noah Ark Ministries International telah menemui tinggalan kapal bahtera Nabi Nuh. Lokasi penemuan terbabit dikatakan terletak di pergunungan Ararat, iaitu di timur Turki. Berdasarkan fakta yang tertulis di dalam kitab Taurat, kapal Nabi Nuh telah berhenti di situ setelah menghadapi banjir besar selama 40 hari 40 malam. Penemuan ini menunjukkan sisa kayu kapal telah berusia lebih daripada ribuan tahun, dan ini meyakinkan para saintis bahawa ia merupakan fosil bahtera Nabi Nuh. Yang ketiga, kemusnahan kota kaum Nabi Lut alaihi salam. Kisah berlakunya kemusnahan terhadap kota yang didiami oleh kaum Nabi Lut, iaitu suatu kaum yang menetap di sebuah penempatan yang diberi nama Sodom. Ia merupakan kampung terbesar daripada penempatan kaum Nabi Lut berbanding kampung yang lain. Sebagai contoh, Syan'a, Syu'ud, Athrah dan Duma. Menurut kajian sejarah, penempatan Sodom ini terletak di timur laut Laut Mati, Jordan. Untuk pengetahuan korang, kemusnahan kota kaum Nabi Lut ini terjadi adalah kerana kesemua kaum ini telah melakukan maksiat yang sangat dahsyat, iaitu mengamalkan gaya hidup songsang yang berlawanan dengan fitrah naluri kemanusiaan. Perlakuan yang dimaksudkan itu adalah perlakuan homoseksual di kalangan lelaki maupun wanita. Menurut pengkaji sejarah dan arkeologi iaitu Graham Harris, beliau telah mengkaji di kawasan berkenaan selama lebih 10 tahun, dan berdasarkan pemerhatian dan kajian yang dilakukan, dia mendapati kawasan berkenaan telah menerima gemparan yang tersangat kuat hingga menghasilkan tanah runtuh. Allahu Akbar, sungguh dahsyat kan? Yang kedua, bangkai roda kereta tempur kerajaan Fir'aun. Korang ingat tak kisah mukjizat Nabi Musa AS yang telah membelah Laut Merah dengan tongkatnya ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-55 hingga 56 yang bermaksud, setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami, kami menyeksa mereka, iaitu kami menenggelamkan mereka semuanya di dalam laut hingga binasa. Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Apa yang menggemparkan dunia adalah setelah penyelidikan untuk membongkar kejadian tersebut dijalankan, seorang arkeologi yang bernama Ron Wyatt telah menyatakan dia telah menemui beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di laut sewaktu digunakan untuk mengejar Nabi Musa AS bersama para pengikutnya. Selain itu, hasil ujian di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan telah mengesahkan adanya struktur dan kandungan beberapa tulang yang berusia sekitar 3,500 tahun yang lampau, di mana sejarah kejadian pengejaran tersebut berlaku. Yang pertama, peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perjuangan baginda ada diceritakan di dalam Al-Quran. Walaupun telah lama baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, namun banyak peninggalan Rasulullah yang boleh kita temui pada masa kini. Ialah kan, secara tak langsung, ianya dapat menzahirkan lagi rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara barangan yang dimaksudkan sebagai contoh adalah seperti sandal, jubah, serban, malah pedang baginda itu sendiri.
Barangan ini boleh didapati di sebuah masjid yang terletak di Istanbul, Turki yang diberi nama Hirka Asy-Syarif. Antara yang terkenal adalah jubah baginda sallallahu alaihi wasallam yang dipercayai telah dihadiahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda hebat yang disebut di dalam riwayat baginda, iaitu Uwais Al-Qarni. Mengikut catatan sejarah, jubah ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak dahulu lagi dan kini telah disimpan di dalam masjid ini. Wah, hebat kan? Korang rasa perkongsian ni bermanfaat tak? Cuba komen dekat bawah. Okeylah, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.